TV KPM. Assalamualaikum, hai. Kami Mira dah kata kita akan kembali semula dalam Mahir. Sebab seperti semua sedia maklum bahawa Mahir akan bersiaran secara langsung selama 2 jam walaupun dalam bulan puasa. Baik, sebentar tadi kita belajar subjek sains. Kali ini kita akan belajar subjek reka bentuk teknologi RBT di mana topik yang akan kita pelajari ialah seronoknya melakar. Dan bersama dengan Mira di studio, Cikgu Nathan. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Sihat, Cikgu? Mira sihat. Saya sehat, Cikgu. Wow, sebentar tadi kita dah tengok Cikgu Nathan punya profil guru. Mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit lagi, Cikgu dah berapa tahun dah ajar subjek ni, Cikgu? Okey, saya RBT ni dah masuk tahun ke-3. Okey, jadi dah tahun ke-3 saya sedang mengajar untuk subjek RBT ni. Sebab subjek RBT ni adalah subjek yang sangat baru dan saya mengajar di SMK Bukit Baru, Melaka. Sebagai guru akademik RBT. Wow, Melaka, Cikgu ya? Ya, saya. Asam pedas. Ya, betul, asam pedas. Okey, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita, hari ini kita nak belajar melakar pula pada petang ini. Kita minta untuk Cikgu sanitasi tangan terlebih dahulu. Memandangkan kita dalam rumah baharu kan? Kemudian diikuti saya pula. Baik. Okey, terima kasih Cikgu. Allah, terima kasih Cikgu. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka peletup muka dan simpankan di dalam sampul peletup muka. Baik. Kita simpankan dalam bekas dia. Kemudian barulah kita boleh mulakan kelas kita. Okey. Cakap pasal ni kan Cikgu, bercakap pasal SOP ni, sedikit pesanan mesra lah, peringatan mesra Mira kepada mereka yang di rumah. Sekarang kita dalam bulan puasa kan Cikgu, ya, jadi ramai pergi ke bazar Ramadan. Jadi sedikit pesanan mesra Mira untuk sentiasa patuh juga kepada SOP. Ingat, kita masih lagi belum menang, #kita jaga kita. Okey Cikgu, untuk hari ini kita akan belajar pasal seronoknya melakar. Tetapi sebelum tu mungkin Cikgu boleh cerita sikit. Sebenarnya melakar atau lakaran ni apa, Cikgu? Okey, untuk pengetahuan Mira, lakaran ini boleh dikatakan sebagai draft awal yang dihasilkan dengan kaedah tangan bebas ataupun bahasa Inggeris freehand lah. Tanpa menggunakan sebarang peralatan seperti pembaris dan jangka lukis. Jadi bila lakaran ni dia lebih kepada freehand. Freehand je Ya. Maksudnya tak kisah nak panjang berapa cm ke, nak ikut betul-betul tak kisah ya. Betul. Sebab nama pun lakaran. Dan sebelum kita mulakan dengan lebih jelas lagi ni, sebab kat sini saya ada nampak ni banyak ni bentuk-bentuk gambar lakaran yang Cikgu bawakan di studio ni. Nak tanya juga kepada Cikgu, apa sebenarnya kepentingan melakar ni? Kenapa kita kena belajar lakaran ni, Cikgu? Okey, lakaran ni dalam bidang reka benturan teknologi, dia adalah kaedah yang paling mudah untuk memvisualkan idea. Andai katalah, kalau kita sebagai pereka nak terangkan satu idea, takkan nak cakap kosong saja kan? Bagaimana pelanggan nak faham? Betul. Tapi bila ada satu draft atau lakaran, kita tunjukkan kepada pelanggan, jadi pelanggan dapat faham dengan lebih mudah apa yang ingin disampaikan oleh seorang pereka tu. Sebab itu kita panggil, dia adalah cara paling convenient, mudah dan jimat sebab kita tak perlu cipta apa pun. Hanya lakar atas kertas dan tunjukkan kepada pelanggan untuk mendapatkan kelulusan. Wah, itu dia. Ya, betul. Tapi nak melakar ni pun Cikgu, selain daripada gunakan idea, kita pun ada gunakan bahan-bahan dia kan Cikgu? Ya, betul. Dan antara bahan-bahan yang diperlukan untuk melakar apa ya Cikgu? Okey, di hadapan ni saya sediakan beberapa peralatan untuk melakar. Okey, yang pertama sekali ini kita panggil art marker. Yang ini art marker, dia tak sama dengan marker yang biasa. Dia ada 2 nib. Dua apa Cikgu? Dia ada 2 penghujung dia. Satu yang nipis, satu yang tebal. Okey. Jadi sebab kita kadang-kadang mewarna ni, kita gunakan art marker ni perlukan garisan yang nipis dan juga garisan yang tebal. Betul. Dan kalau kenapa Puan Mira tanya, kenapa ada banyak sangat marker ni? Kerana kita menggunakan pelbagai warna.
Dan set marker ni ada banyak daripada 30 pieces sehinggalah ratus-ratus pieces. Ya, yang macam atas meja ni 168 Ya, cikgu. 168. Ya, okey. Okey. Kemudian ini adalah set pastel. Pastel ni dia berbentuk kapur di mana kita gunakan untuk shading lah ataupun toning kita panggil. Dia sifat dia lebih kepada macam hablo yang halus. Jadi dia mudah untuk terurai lah. Okey. Kemudian kita ada set pensel. Okey, ini semua adalah set-set pensel di mana bermula dengan pen dan juga pensel. Kalau Mira perhatikan, perasan tak? Ada pelbagai grade pensel. Ya, betul cikgu. Ada 2B, ada 2H kan? Jadi saya nak tanya Mira. Mira tahu tak apa maksud H dan B? H dan B, saya bukan rasa... HB H dan B. H dan B. Okey, saya cuba tekan satu. Ya. B tu mungkin maksud dia bold. So, dia pekat sikit. Betul ke? Okey, betul. Betul, cikgu. Betul. Wah, okey. Kalau H pula, cikgu? Okey, H maksud dia adalah dalam bahasa Inggeris hard, iaitu keras. Jadi semua pensel yang grade-nya adalah H adalah sukar untuk membuat garisan yang tebal. Hanya boleh guna untuk buat garisan yang nipis. Sebab itu dia hardness, dia keras. Kalau kita letak atas kertas, dia tidak mudah patah. Tetapi yang B adalah semuanya boldness, yang grafik dia sangat-sangat lembut. Jadi yang grade pensel yang biasa kita guna untuk peperiksaan adalah 2B, okey lagi. Dia lembut je, tak adalah teruk sangat. Yang kalau 8B, 12B, lagi lembut. Wow, rupanya pensel tu pun ada grade-grade dia juga, cikgu kan? Ya, tak sangka betul pula tekaan saya yang B betul. tu. Pandai Mira. Terima kasih, cikgu. Dan juga kita ada set color pencil. Baik. Di mana set color pencil pun kita gunakan untuk touch up. Dalam banyak-banyak peralatan ni, dalam reka bentuk, kalau watak utama dia adalah art marker. Sebab art marker ni mudah sangat untuk kita buat colouring, mewarna lah. Kalau tengok lakaran-lakaran ni, dia punya bahan main dia adalah kita gunakan art marker dan kita touch up menggunakan color pencil. Itu adalah peralatan-peralatan dia. Okey, kita dah tahu, dah faham dah sekarang peralatan yang digunakan untuk melakar. Sekarang ni cikgu, ada satu video di mana khas sempena dengan Hari Guru, katanya murid tu hantar kad ucapan pun dengan lakaran juga. Bagus. Ayo kita saksikan dahulu. Okey. Wah, itu dia. Terima kasih cikgu. Tu yang frame kecil dia bergantung. Dia melakar tu cikgu. Dia lukis betul. gambar tu. Terima kasih. Terima kasih adik. Wow. Okey, itu ikat yang kita terima. Sekarang ni di studio pun di atas meja ada kad fizikal juga yang dikirimkan oleh murid-murid seluruh Malaysia kepada kami di studio. Mungkin cikgu boleh pilih satu kad yang cikgu nak saya bacakan. Okey. Mana-mana pun boleh cikgu. Saya pilih yang sama dengan baju saya lah. Baik. Yang ini. Saya bagi Mira pula baca. Okey, saya baca. Cikgu pilih sama tema dengan baju cikgu warna pink. Ya. Okey, cikgu. Seperti kita tahu, Hari Guru kita akan sambut tidak lama lagi pada 16 Mei. Jadi, ini antara kad-kad yang kita terima di studio. Baik. Selamat Hari Guru. Saya sayang guru, guru menerangi hidupku. Selamat Hari Guru, jasamu akan kami kenang selamanya. Hashtag terima kasih cikgu. Oleh Hana Wasila. Terima kasih adik Hana Wasila atas kad yang sangat indah ini. Seperti kita maklum bahawa kempen Hari Guru ataupun kempen hashtag terima kasih cikgu ini sedang dijalankan di mana tema pada tahun ini ialah berguru demi ilmu bina generasi baharu. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Kita dah faham dah semua pasal lakaran ni. Lepas ni kita nak melakar pula. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. Sebagai seorang doktor. Selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Saya sebagai seorang guru. Saya sebagai ahli sukan. Semuanya bermula daripada cikgu biasa. Terima kasih cikgu. Terima kasih padamu cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu. Pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Nathan, di mana kita akan belajar tentang lakaran. Tadi kita dah tahu serba sedikit tentang pengenalan kepada lakaran ni. Kali ini Cikgu nak melakar dah tu. Dah ready dah tu Cikgu kan? Cikgu nak buat bentuk lakaran pula. Tapi untuk segmen kedua ni, Cikgu nak melakar apa tu Cikgu? Okey, sebelum melakar, saya nak bagi tahu dulu apakah kemahiran yang murid perlu kuasai dalam lakaran. So, ada 3 perkara yang seorang murid perlu kuasai, iaitu pertama sekali melakar bentuk-bentuk geometri. Kedua adalah mengaplikasikan teknik-teknik yang betul, iaitu kita ada macam dalam kad ni. Baik. Okey, saya minta Mira tolong tunjukkan. Boleh Cikgu? Okey, so kita ada 3 teknik lakaran pictorial, iaitu lakaran oblik, Baik. lakaran isometrik dan lakaran perspektif. So, ini adalah teknik yang murid kena kuasai. Okey, setiap lakaran ni berbeza-beza ke maksud dia Cikgu? Berbeza-beza. Oh, Kejap okey. lagi kita akan tengok. Baik, boleh. Okey. Okey. Okey, simpan dulu. Okey, Cikgu. Okey, kemudian kemahiran yang ketiga adalah dari segi membuat kemasan ataupun rendering. Okey. Okey. Semua gambar-gambar yang ada dalam studio hari ini adalah menggunakan konsep rendering, iaitu kemasan jenis rendering lah. Kita panggil istilah dia dalam reka bentuk, kita panggil sebagai rendering. Rendering. Ya, ini semua kita panggil rendering. Jadi ini adalah 3 kemahiran yang kita akan apply dalam buat lakaran. Okey. Okey, jadi kita nak tengok adalah teknik-teknik lakaran tadi. Yang pertama sekali saya nak bagi terang adalah lakaran oblik dan juga isometrik. Jadi Mira tolong pegang. Okey, tadi untuk soalan Mira tadi, jawapannya ada di situ. Kalau tengok secara visual pun dapat bezakan tak oblik dan isometriknya? Dapat Cikgu. Okey, boleh Mira terangkan? Apa beza dia? Saya terangkan. Ya. Okey, saya cuba. Terangkan apa yang Mira dapat lihat. Okey, saya cuba. Kalau saya salah, Cikgu betulkan Tak apa, saya. boleh. Okey, yang saya nampak untuk perbezaan lakaran oblik dengan isometrik ni adalah daripada segi darjah dia. Okey. Kalau oblik 45 darjah, isometrik hanya 30 darjah sahaja dan kedudukan bentuknya juga berbeza. Okey, betul. Betul. Betul, Okey. Mira memang betul. Jadi lakaran oblik ni sebenarnya sudut dia kita boleh gunakan antara 30, 45 atau 60 darjah. Baik. Dia ada 3 sudut yang kita boleh guna. Dia ada cavalier, cabinet dan cabinet arm. Oh. Okey. Tetapi untuk lakaran isometrik biasanya kita guna sudut 30 darjah saja. Dan kalau kita tengok dari segi duduknya objek itu kan, kita panggil X tu adalah garisan sata X. Okey. Okey, kalau Mira tengok pada lukisan tu ada sata X dan sata Y. Okey. Jadi kalau hadapan untuk oblik ni dia duduk sepenuhnya pada garisan sata X. Tetapi kalau untuk isometrik yang duduk hanyalah bucu sahaja pada garisan sata X. Ya, betul. Jadi itulah dia macam mana bezanya lakaran oblik dan isometrik. Tapi macam mana nak dapatkan sudut untuk 45 dan 30 darjah ni tanpa guna peralatan? Pembaris. Ya. Sebab apa? Tadi saya dah pun katakan tidak menggunakan peralatan seperti pembaris. Jadi macam mana? Macam mana tu Cikgu? Mungkin Cikgu boleh tunjukkan kepada saya dan juga mereka di rumah. Boleh. Jadi Okey. untuk aktiviti pertama, itulah yang akan kita buat. Boleh. Dah Cikgu? bersedia? Sedia Cikgu. Okey. Okey, nak tahu juga ni macam mana ni kan Cikgu kira. Okey. Jadi untuk yang pertama, untuk oblik. Okey. Okey, jadi macam saya kata ada sata Sata X X. dan juga Y. Okey, jadi ini konsep kita buat garisan. Sekali tarik. Okey. Mira boleh buat lurus? Saya rasa ada bengkok-bengkok sikit lah. Tak apa. Sebentar lagi kita cuba. Okey. Okey. Untuk isometrik saya nak Mira pula buat. Boleh Cikgu. Okey. Jadi untuk oblik, ini adalah garisan sata X dan Y dan kita akan buat sudut berapa tadi? Sudut untuk oblik kita ambil 45. Okey, 45 darjah. 45 Okey, untuk 45 darjah, perkara yang pertama kita perlu buat adalah kita kena membina satu rupa kubus. Okey, bila kubus, okey, dia sama. Sama. Okey, lebih kuranglah. Tak perlu ada ukuran ke apa, lebih kurang. Janji bila nampak tu adalah rupanya seperti kubus. Baik. Jadi kubus ni apa berlaku adalah setiap sudut ni 90 darjah Cikgu. 90 darjah. Jadi sekarang kita tarik satu line merentasi X. X ni. X dan Y ni ada merentasi segi empat yang kita buat tadi. Jadi kita dapatlah sudut
45 darjah. 45 darjah. Oh, Ah, macam ya. tu. Walaupun tanpa guna pembaris, tanpa guna set sesiku, kita masih boleh dapat 45 darjah. Baik. Dan untuk pengiraan itu tidak perlu terlalu tepat kan cikgu? Tak perlu. Untuk lakaran dia tidak ada kata kunci mesti precise, tepat 45. Tapi kalau ada sesiku, ambil dan letak, kita akan dapat lebih kurang tepat sama. Wow, Yang penting adalah okey. kita menggunakan segi 4 sama. Baik. Okey, itu untuk lakaran oblik. Kita Okey. dah dapat dah macam mana. Rupanya itu dia punya tricks dia. Ya. Letak kotak dekat situ. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita nak tengok lakaran isometrik pula. Yang Okey. ni macam susah je cikgu. Okey. Saya nak minta Mira buat, tak perlu bahagi sudut. Saya nak Mira buatkan sata X dan Y saja. Oh, okey boleh. Boleh? Saya buat X dan Y sahaja. Ya. Boleh cikgu? Okey, sebentar. Okey, terima kasih cikgu. X dan Y sahaja, lakaran sahaja kan cikgu? Ya. Okey. Ini ialah X. Ini ialah Y. Ini ialah X. Alamak, Okey. macam lepas ke cikgu? Lepas-lepas, cuma patutnya Y-nya kita nak bahagi tengah sebab nak bahagi faham kan? Kena padam terus. Tak apa. Okey, lagi macam sekali. tu. X, Y. Y. Kenapa dia tak salah. Yang Mira lukis tak salah. Lakar tadi tak salah. Cuma saya nak bagi nampak tu lebih jelas. Okey. Sebab saya nak bagi kiri dan kanan. Okey. Okey, sebab saya tadi dah kata dia menggunakan sudut 30 darjah kiri dan kanan. Jadi kita guna konsep yang sama. Tadi kita buat segi 4 kan? Betul? Betul. Kita buat sebelah mana? Sebelah tadi kita buat sebelah kanan. Okey. Sekarang kita buat Kalau untuk oblik dia tak semestinya sebelah kanan Dia boleh kiri. Yang penting dia hanya boleh sebelah saja. Okey. Tapi untuk isometrik kita mesti Kedua-dua belah. dua-dua belah. Okey. Okey, dan kita dah tahu ini adalah berapa? 90 darjah. 90. Jadi, untuk dapatkan 30, apa yang kita buat adalah kita bahagi 3. 3. Kenapa kita bahagi 3? Untuk dapatkan 30 darjah. Ya, jadi yang pertama 15, yang kedua 30, yang kedua 30, Yang ketiga keempat, adalah yang ketiga 45. Okey. Jadi yang ini kita panjangkan ke sini. Jadi yang ini pun adalah 30. Jadi sekarang kita tinggal perlu buat apa? Okey. Kita tarik line. Dapatlah sudut 30 darjah tanpa guna pembaris. Okey. Cikgu saya tanya, untuk lakaran oblik dan juga isometrik ni, memang jumlah sudut dia tetap 45 darjah dan juga 30 darjah. Macam yang Itu saya berbeza? terang tadi, untuk oblik dia boleh sama ada 30, 45 atau 60. Tetapi untuk isometrik hanya 30 sebelah kiri dan kanan. Itu dia. Sedikit cikgu dah tunjuk tentang lakaran dan juga teknik bagaimana nak melakar. Ya. Rupanya tak payah guna pembaris pun. Ya, boleh boleh. je draft sendiri kan? Ya, betul. Okey, saya dah faham dah. Mungkin ada lagi cikgu nak terangkan kepada saya dan mereka di rumah. Okey, seterusnya, Okey. kad yang seterusnya. Baik. Sebab tadi teknik lakaran oblik dan iso. Ya. Dia juga ada lagi satu teknik iaitu lakaran perspektif. Okey. Jadi lakaran perspektif ada 3. Okey, saya letak dulu Boleh cikgu. Okey. Lakaran perspektif ada 3 iaitu lakaran perspektif 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap. Semuanya lenyap. Betul. Jadi ada apa-apa Mira nak tanya saya tak? Sebabkan semuanya lenyap, tapi dia nampak kan cikgu? Okey. Garisan tu. Dia menggunakan istilah titik lenyap. Kenapa? Kalau Mira tengok pada lakaran tersebut, dia ada dilabelkan TL. Okey, TL maksud dia adalah titik lenyap. Bermaksud garisan-garisan yang membentuk suatu objek bila melalui titik tersebut dia akan Dipadam. tak perlu padam, dia Tak perlu lenyap padam. dengan sendiri. Oh, lenyap dengan sendiri Lenyap dengan sendiri. Jadi, apa yang berlaku dalam lakaran perspektif, sesuatu objek makin ke arah titik lenyap, dia akan makin mengecil. Kalau Mira nak faham lebih faham, okey, ambil kad yang kedua. Okey, kad yang kedua. Ini merupakan kad yang kedua cikgu. Okey. Okey, yang ini lebih jelas menunjukkan lakaran perspektif. Jadi, Mira tolong tengok pada titik TL dan TL1 dan TL2. Okey. Okey. Jadi, objek bangunan walaupun tinggi, makin ke arah titik lenyap, apa yang berlaku adalah dia makin Kecil. mengecil. Walaupun dalam dunia sebenar, apa yang berlaku adalah
dia besar, sama saja saiz bangunan dia. Betul. Tapi dalam pandangan mata, dalam perspektif, dia akan jadi kecil. Jadi inilah yang kita panggil perspektif, di mana sesuatu objek nampak lebih realistik bila kita lakar menggunakan teknik lakaran perspektif. Oh. Dan ada berapa tadi? Kita dah belajar apa? Ada berapa lakaran perspektif tadi, teknik dia? Kita dah belajar teknik dia ada berapa? Teknik dia ada 2. Salah. Salah 3. pula. 3. Okey. 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap. Dan kalau Mira tengok pada garisan ni, dia ada juga lagi 2 jenis garisan, iaitu garisan bumi dan garisan ufuk. Jadi garisan bumi ni adalah di mana duduknya sesuatu objek tersebut. Lantai dia lah. Kalau nak bagi faham, itu adalah lantai dia, itu garisan bumi. Okey. Okey, dan garisan ufuk adalah di mana pembahagi antara awan dan objek, dan di situlah duduknya titik lenyap. Titik lenyap kan garis ufuk, cikgu? Garisan ufuk, nama dia garisan ufuk. Okey. Dalam garisan ufuk duduknya TL. Oh, Nampak macam tak? ni lah. Ya. Okey, faham. Di sini garis ufuk, dalamnya ada TL ataupun titik lenyap itu. Ya. Okey. Dan menggunakan konsep ini kita boleh lakar berapa tadi? Lagi sekali saya ulang. Lakar 3. Mira dah pandai. Titik lenyap 1, titik lenyap 2 dan titik lenyap 3. Okey. Ini tentang garisan ataupun lakaran perspektif. Ya. Bila tengok ni kan cikgu, saya teringat kalau kita pandang sesuatu yang jauh macam gunung, bukit pun, Ya, betul. kita nampak dia sayup-sayup jauh kecil saja kan cikgu? Macam mana mata kita yang kecil ini boleh nampak satu gunung yang sangat besar sekali. Sebab apa? Ada titik perspektif dia di mana mata kita pun akan membesar dan kita boleh tengok. Baik, itu dia. Dan Kalau kita, nak bagi lagi faham tu, senang sekali. Mira keluar highway, ada ke daripada Kuala Lumpur ni nampak terus Ipoh. Tak payahlah tak nampak. Ipoh. Damansara belum lepas. Tapi ada ke highway itu dah berhenti di situ? Tidak. Tidak ada. Dia panjang lagi. Tapi itulah had mata memandang. Jadi itulah sama dengan titik lenyap. Wah, okey. Faham cikgu. Okey. Seterusnya cikgu ada lagi ke? Mari kita tengok satu jenis video. Satu jenis video. Ada satu video yang cikgu sediakan ya? Ya. Okey, kalau macam tu kita tengok video ni dahulu, kemudian kita berhenti berehat, boleh cikgu? Ya, boleh. Okey, kita tengok video ni dulu dan kita berhenti berehat. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Jom kita saksikan. Cikgu, sebab cikgu ajar saya baca buku. Sayang cikgu. Kasih cikgu. Hari Guru cikgu.
Baik, kembali kita di Mahir Masa Lagi dengan Mira, Cikgu Nathan. Cikgu, tadi sebelum kita mulakan kelas kita ada tengok satu video di mana video tu cikgu sendiri yang buat. Ya, saya sendiri. Tangan saya sendiri. Tangan cikgu yang melakar tu ya, itu merupakan lakaran 2D dan juga 3D cikgu. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya dan mereka di rumah, apa sebenarnya perbezaan antara 2D dengan 3D tu cikgu? Boleh. Okey. Jadi saya tunjuk lagi sekali. Ini lakaran yang tadi ditengok dalam video tadi. Betul cawannya. Jadi dalam RBT ni kita akan mula melakar sesuatu objek berdasarkan 2D, kemudian barulah boleh ditukarkan kepada 3D. Kenapa? 2D ni nak bagi murid faham bagaimana rupa dia. Biasanya kita akan set dalam pelan, iaitu atas, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan tepi sisi dia ataupun sisi dia. Tak perlu guna apa-apa ukuran. Yang kita nak adalah gambaran awal rupa produk tersebut. Jadi daripada rupa ini, kita akan pindahkan kepada 3D. Jadi apa itu 2D? Apa itu 3D? Mira tahu tak? Kalau saya cuba, kalau 2D mungkin daripada yang macam tu lah, atas, hadapan, sisi. Kalau 3D tu kita nampak dia, satu bentuk dia. Okey. Kurang apa tepat. maksud? Betul. Okey. Memang betul. Apa maksud D? Dimensi. Ya, betul. Dimensi, betul. Jadi dimensi ni maksud dia dua kan? Jadi dia boleh ada dua saja dalam dua dimensi. Dia boleh ada panjang, dia boleh ada lebar ataupun lebar atau tinggi. Dia tak boleh jadi tiga. Baik. Okey? Tetapi bila lakaran 3D, dia akan berlaku adalah sekali dia akan ada panjang, lebar dan tinggi. Tinggi, betul. Dan kalau dalam 2D, kita tak dapat faham kedalaman atau kedalaman sesuatu objek. Tapi dalam 3D kita boleh nampak. Sebab apa? Ada ruang yang kita dapat lihat jelas. Jadi itulah perbezaan ringkas antara 2D dan 3D. Okey, ini lukisan yang cikgu lakaran yang cikgu dah buat tadi. Betul. Okey, itu perbezaan 2D dengan 3D. Ya. Sekarang ni cikgu nak buat satu lagi lakaran, iaitu lakaran apa dia bagi nama cikgu? Okey. Untuk seterusnya kita akan buat secara live, demonstrasi secara live. Kita akan buat satu lakaran objek dan untuk hari ini kita akan buat sharpener. Sharpener Okey, sharpener bukan sharpener yang biasa. Bukan sharpener yang biasa ada dalam kedai. Kita sebab reka benturan teknologi, kita akan buat satu sharpener yang agak canggih sikit. Wow. Modern. Boleh cikgu. Jadi sebagai rujukan dia mestilah kena ada lakaran 2D. Jadi ini adalah lakaran 2D dia. Ini adalah pelan, iaitu atas Kalau lihat daripada atas, macam inilah rupa dia. Kemudian, hadapan, beginilah rupa dia. Dan kemudian, ini sisi dia. Jadi, dia ada kaca belakang, tempat kumpul sampah. Bukan kaca lah, kita biasanya plastik jernih yang tebal. Okey. Dan ini adalah sharpener bermotor lah. Dia automatik lah. Okey, wow, bermotor Okey, selalu kita asah sendiri macam tu. Sebab tu tak ada tempat bulas. Tak ada tempat okey. bulas pun. Okey. So, ini adalah yang basic. Okey, jadi daripada ini, kita akan pindahkan menjadi 3D. Okey. Jadi jom kita buat lakaran 3D. Wow, cikgu nak tunjuk secara langsung ni. Ya. Bagaimana kita nak buat 3D. Okey. Jadi kita memang takkan guna pembaris. Jadi pertama sekali kita buat garis pembahagi. Okey. Daripada sini saya bahagi macam ni. Saya pusing kertas. Okey, saya bahagi lagi. Okey. Bila saya tengok macam ni, dia macam bentuk lakaran isometrik. Okey. Itu cikgu? Mirah tertipu. Oh. Mirah tertipu. Yang ini bukan lakaran isometrik. Yang ini dua titik lenyap. Okey. Okey. Dia selalunya memang kita cenderung untuk tertipu antara isometrik dengan dua titik sebab bentuknya seakan-akan sama. Sebab kita tertipu dengan bahagian sini. Okey. Yang membezakan, kalau isometrik, dalam isometrik semua tinggi dia adalah sama. Tapi dalam dua titik, ke belakang makin kecil. Okey, jadi macam mana saya tahu? Okey. Saya panjangkan garis ni Okey. Nampak tak dia dah mula kecil? Betul, nampak cikgu. So kalau yang ni pun okey, dia makin mengecil. Jadi titiknya terbentuk di luar kertas. Kenapa? Saya sengaja biarkan titiknya terbentuk di luar kertas. Sebab dalam reka bentuk, kita mahukan seseorang dapat faham bentuk. Pelanggan nak tengok adalah rupa produk. Bukannya dia nak tengok titik-titik ni. Betul. Titik-titik ni kita sebagai rujukan kita. Okey? Jadi sebab itu kita perlukan
objek yang lebih besar yang sedap mata melihat. Sebab tu kita buat besar. Tapi sebenarnya dia 2 titik. 2 titik lenyap. Ya. Okey. Okey, so daripada sini kita bahagikan dia tengah. Okey. Kita rujuk balik yang ni Kita rujuk balik yang ni. Okey. Okey. Saya bagi tunjuk tengah. kepada mereka yang di rumah mungkin nak tengok macam mana. Okey. Kemudian saya bahagi sini. Okey, ini adalah cara kita buat elips. Okey, bulatan ni kita akan buat elips. Okey. Okey. Dan kita Buat bulatan di situ. ya. Okey. Ada 1 2 3. 2. Oh. Yang 3 saya buat macam ni sebab dia ke dalam. Kalau saya buat terus dia tak jadi 3D. Okey. Okey, sebab dia terlindung dalam. Okey, kemudian saya tahu bentuk dia adalah bulat di belakang. Okey, jadi saya perlukan satu pembahagi di sini. Okey, kemudian saya buat curve. Saya buat curve. Okey, kemudian saya tahu dekat sini pun sama, bahagian depannya lebih rendah. Okey, jadi saya ambil di sini. Okey, kemudian saya panjangkan. Okey. Okey. Okey, dan saya terlebih sikit. Okey, so saya tarik lagi. Kalau salah, tak ada masalah. Kita tarik je line jadi lebih panjang. Tak salah langsung. Okey, kemudian saya panjangkan. Okey, saya ambil reference di sini. Pun sama, saya lengkungkan balik. Aduh, saya tengok cikgu buat lakaran pun dah cantik, cikgu. Itu freestyle je tu. Freehand macam tu je. Cikgu selalu ambil masa berapa lama, cikgu, untuk cikgu siapkan satu lakaran ni? Okey, dia bergantung kepada bentuk. Oh. Okey. Jadi bentuk yang kompleks akan mengambil masa yang lagi lama. Dia bergantung kepada bentuk. Kalau kita buat dadu, memanglah cepat. Yelah, kan? Tapi bila bentuk-bentuk dalam reka bentuk ni, kita akan mereka bentuk-bentuk yang futuristik dan kompleks. Jadi memang mengambil masa. Jadi ini draft kasar dia. Daripada draft kasar ni, kita akan mula terjemah kepada bentuk yang spesifik. Jadi saya dah pun buat. Okey, daripada garisan-garisan tadi, ini adalah bentuk spesifik dia tadi. Oh, daripada garisan tu tadi, cikgu? Kita akan gelapkan. Okey, kalau saya boleh pegang, cikgu? Boleh. Okey, saya pegang. Kita ada 2 perbezaan dekat sini. Okey. Macam mana tadi cikgu kata? Cikgu akan gelapkan? Ya. Contohnya, kita akan guna pensel. Kita akan gelapkan semula hanya bahagian produk yang kita mahukan saja. Jadi daripada situ, kita dapat yang ni. Kalau saya nak demo, senang saja. Okey. Kepada saya, tadi halus kan? So, kita tarik panjang. Tarik tebal. Tarik tebal sikit. Dan ini menggunakan pensel warna 2D ke macam mana, cikgu? Kalau pensel warna ni? Biasanya kita melakar, kita jarang guna pensel warna. Tetapi untuk hari ini sebab nak rakaman kan, saya guna pensel warna lah. So biasanya kita akan gunakan pensel HB untuk lakaran garisan binaan. Kita panggil garisan binaan. Segala garisan yang pada awalnya saya tarik-tarik itu, nama dia garisan binaan. Okey. Lepas tu yang saya dah tebalkan ni, kita panggil garisan objek. Garisan objek. Ya. Okey. Awal tu garisan binaan, tebalkan garisan objek. Kalau garisan ataupun bentuk yang dah siap tu macam mana, cikgu? Kalau cikgu boleh tunjuk. Bentuk yang dah siap ni macam ni. Okey. Okey, ini lakaran yang dah siap. Tetapi belum ditambah kemasan rendering dan juga kesan cahaya dan bayang. Okey. Jadi itu yang kita nak demo sekarang. Kita nak demo sekarang. Kalau cikgu boleh tunjukkan sikit boleh? Sikit saja. Di ruang masa yang terhad ni, cikgu. Okey. Boleh. Kita nak buat ni. Okey. Jadi kita menggunakan warna oranye grade 24. Oh, ada grade-grade ni Ya, juga, dia cikgu? semuanya ada grade. Semua ada grade, setiap satunya membawa kegelapan yang berbeza. Okey. Okey, jadi untuk bahagian depan ni, saya menggunakan warna oranye. Tak perlu takut. Oh, kalau warna tu kalau terkeluar sikit pun tak apa ke, cikgu? Tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey. Ini kita betulkan balik border dia. Ini teknik kemasan kan, cikgu? Ya, kemasan atau lebih dikenali sebagai rendering. Okey. Okey, ini layer pertama. Dan bila kita, apa yang kita panggil kesan cahaya dan bayang, dia di mana jatuhnya cahaya. Okey. Jadi tempat kena cahaya akan lebih terang. Dan tempat yang tak kena cahaya
Akan lebih gelap lah. Ya, gelap. Okey, Jadi cikgu. sekarang saya andaikan cahaya daripada atas. Okey. Jadi cahaya daripada atas bukan bermaksud tempat itu jadi hitam. Warna dia lebih gelap. Warna dia lebih gelap. Jadi apa yang saya buat pada bahagian bawah ni, Cikgu akan gelapkan dia sedikit lah. Gelapkan okey, saya warna tu gunakan sikit. warna yang sama. Okey. Andai kata kita tak nak guna warna yang sama, kita ambil dalam kategori warna yang sama. Okey, baik. Sementara cikgu nak warnakan tu, kita berhenti Ya, berehat cikgu. boleh. Kita tengok hasilnya lepas ni macam mana. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen terakhir. Tadi sewaktu kita berhenti berehat, cikgu siapkan warna tu kan cikgu? Dan ini ialah hasil lepas dah siap warna tu cikgu. Macam mana? Wow. Betul lah cikgu. Macam cikgu kata, sebab cikgu andaikan cahaya tu dari atas. Ya. Jadi bahagian sini ada gelap sedikit warnanya. Ya, itu yang kita panggil kesan cahaya dan bayang, di mana kita ikut arah cahaya, jadi bayangnya akan ikut semula objek tersebut. Dan walaupun warna oranye, tetapi nampak tak ada gelapnya lain. Itu adalah disebab apa? Cahaya tu tak sampai ke dasar objek tersebut. Dan kita guna, bukan sekadar guna art marker, kita juga guna color pencil untuk bagi kesan rendering ni nampak lebih menyerlah. Dan di bahagian atas tu cikgu, Ya. walaupun cahaya tu ke atas, tapi kita jangan tinggalkan dia putih macam tu je kan? Dia kita letak sedikit saja warna. Oh, okey. Kalau kita tinggalkan putih saja, dia tak nampak bentuk sebenar. Tak nampak bayang dia kat situ Tapi kan? sebab apa, kita sebagai pereka, kita nak bagi pelanggan faham apa colours yang ada, warna yang ada pada objek tersebut. Kalau kita biarkan putih, nanti pelanggan fikir, objek saya ni putih ke? Betul, betul. Jadi kita nak warna, tapi tak semestinya warna sepenuhnya. Okey. Jadi ini adalah yang dah siap. Jadi bila dah siap, ini bukan dah kira siap. Untuk pemarkahan, tidak cukup. Perlu label. Perlu label. Jadi macam mana pula cikgu kalau kita nak buat label tu? Okey, label ni ada beberapa perkara yang mesti ada, yang diambil kira sebagai kriteria pemarkaan. Okey, yang pertama sekali, mesti kena ada nama produk tersebut. Nama produk. Okey, kemudian mesti dilabelkan elemen dan prinsip, dah 3. Kemudian keempat, komponen-komponen pada objek tersebut atau produk tersebut ataupun bahagianlah. Kemudian saiz. So ada 5 perkara yang mesti ada untuk rujukan pelanggan dan juga untuk pemarkahan. Okey. Cikgu ada tak yang cikgu dah buat untuk label-label tu? Kalau nak tengok macam mana kita nak label dia? Ada. Okey, wah. Okey. Cikgu ada semua. Okey, cikgu. Okey. Ini yang lengkap. Ini yang lengkap. Okey, di mana kita sudah pun label. Jadi nama produk ini Sharp Pencil. Okey. Kemudian yang saya kata pertama tadi apa? Nama. Betul. Okey, jadi nama dia adalah Sharp Sharp Pencil. Pencil. Okey, elemen reka bentuk bukan kita tulis semua. Apa yang ada pada lakaran. Jadi, untuk lakaran ini, apa elemen yang digunakan adalah garisan, rupa, ruang, bentuk, warna dan tekstur. Warna ada, tekstur ada, rupa ada, ruang dalam pun nampak. Okey, garisan, nampak lagi tak garisannya? Okey, jadi ini semua adalah elemen yang ada. Okey. Kemudian dari segi prinsip, kita ada keseimbangan. Jadi, kita nampak desain ini seimbang. Tak adalah kecil sebelah, besar sebelah kan? Betul. Okey, jadi dia seimbang. Walaupun depan dia kecil dan belakang dia besar, okey, tapi dari segi desain dia masih lagi seimbang. Kemudian kita ada kesatuan. Kenapa saya panggil kesatuan? Ada bulat, ada segi empat, semua disatukan. Itu kita panggil kesatuan. Baik. Kita menyatukan pelbagai idea dalam satu objek atau geometri yang berbeza. Okey. Kemudian kita ada pengulangan. Pengulangan itu adalah berulang. Jadi kalau di sini macam garisan untuk mulut sharpener ni kan, dia berulang. Itu adalah pengulangan. Kemudian yang keempat tadi apa? Bahan ataupun bahagian, bahagian. Jadi ruang mengumpul
habuk atau sampah, rangka pengorek pensel. Semuanya dah ada. Ruang pengepit. Dan yang last kali ada Dan last kali kita ada belakang ni garisan ataupun size tinggi dia. kita. Tinggi kan? Size dia. Size Ni kita tak perlu precise, cuma sebagai rujukan untuk bila dimasukkan ke bahagian industri nanti untuk pembuatan, mereka akan jana lukisan kejuruteraan. Jadi dari mana jana lukisan kejuruteraan? Daripada lakaran inilah. Jadi kita dah bagi rujukan ukuran 120 mm tinggi dia, lebar dia 120 tapi depan dia adalah 60. Wow. Jadi bila macam ni lengkap. Dan saya tertinggal lagi satu perkara. Lagi satu cikgu? Ya, iaitu bahan. Bahan yang apa kita gunakan? Ya, Okey. bahan yang kita akan gunakan pada produk sebab dalam production, dalam industri perlu tahu nak guna bahan apa. Jadi dia guna plastik tahan lasak, dia guna bateri, motor DC dan gear silinder. Baik, dan ini dah siaplah kita punya bentuk lakaran objek kita kan, Ya, dan ini betul. yang sempurnalah sebab lengkap semuanya ada. Ya, betul. Ada warna, ada saiz, ada bahan yang digunakan, semua ada kan? Ya, betul. Dan ini semua ada markah ya cikgu? Semuanya ada markah. Ingat tu semuanya ada markah, jadi Semuanya ada jangan markah. tertinggal. Okey cikgu, apa sedikit orang kata rumusan yang dapat kita sama-sama belajar dalam kelas kita ni, memandangkan kita pun dah nak hingga ke akhir waktu ni kan cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu? Silakan. Baik. Jadi dalam untuk lakaran ni, yang penting sekali adalah pertama sekali kita menguasai teknik lakaran yang betul. Baik. Sangat penting macam saya tadi kata, ada beberapa teknik lakaran. Berapa tadi? Wah, kita belajar Kita imbas kembali. kita imbas kembali ya. Okey, kita ada lakaran isometrik, kita ada lakaran Oblik. dan juga kita ada lakaran titik lenyap. Salah. Lakaran perspektif. Lakaran perspektif, betul. Okey. Dalam lakaran perspektif ada 3, iaitu Ya. 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik Jadi lenyap. tak semestinya seorang murid menguasai semuanya. Tapi dari segi asas perlu dia tahu. Kenapa tak? Kita tidak pasti bila keluarnya item persoalan nanti yang ditanya adalah teknik yang mana. Jadi asasnya perlu tahu. Betul. Tetapi bila datang kepada tahap untuk melakar, mereka boleh pilih mana satu teknik yang mereka dah selesa lah untuk buat. Dan kemudian mereka mesti mengaplikasikan konsep rendering. Sebab tanpa rendering, sesuatu lakaran tu kurang bermaya. Nampak kurang sempurna lah Ya, kat situ. jadi macam mana kita nak jual sesuatu produk tapi hitam putih. Betul. Macam mana nak tarik pelanggan Ya. untuk meminati. Ya. Jadi sebab itu perlunya penggunaan warna dan bayang yang betul pada sesuatu lakaran. Ya, okey. Itu dia rumusan daripada cikgu untuk subjek yang kita belajar hari ini, iaitu RBT ataupun reka bentuk teknologi. Banyak sangat yang saya belajar hari ini ya. Kalau saya selama sejam dengan cikgu dah banyak belajar ni, apatah lagi mereka yang berada di rumah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Semoga kita dapat banyak ilmu dan juga manfaat dalam kelas kita pada Terima hari kasih. ini. Terima kasih cikgu. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk terus menggunakan hashtag kempen, iaitu hashtag terima kasih cikgu. Seperti semua sedia maklum yang kita sedang adakan kempen hashtag terima kasih cikgu bersempena dengan sambutan Hari Guru yang bakal kita sambut tidak lama lagi, iaitu pada 16 Mei. Yes. Jadi mungkin lepas ni boleh buat lukisan ni dan bagi hadiah dekat Lakaran. cikgu. Ya, lakaran ni dia Ya. bagi hadiah dekat cikgu. Okey cikgu, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jadi kita ucapkan kepada semua di rumah, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Cikgu, sister cikgu. Bye.
Kek TV, KPM